Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hi everyone. Now, hari ni saya nak ajar tutorial buat 3D S Max using 3D Max. Tutorial untuk beginner, untuk tool-tool. Okay, first kita akan belajar buat kotak. Kita ke kanan ni. Kita akan buat kotak dulu. Kita ambil sebelah kanan sekali ni. Kita klik pakai yang sebelah kiri ni. Klik hold. Tarik ke mana kita nak. Lepas tolak ke atas. So dia akan jadi satu kotak. Lepas tu kita akan buat sphere. Sama je function dia. Klik hold. Lepas and then kita nak tukar color. Nak tukar color, kita select dia punya ni dulu. Kita ambil sphere, tukar color. Jadi biru kalau kita nak biru. Okay, jadi biru. Lepas tu kita select box ni pula. Klik, tak tukar putih. Okay, klik putih. Jadi putih. Contoh kita buat silinder pula. Silinder. And hold, klik, hold, tarik. Tolak naik ke atas. Lepas tu macam mana kita nak klik kotak sebelah-sebelah ni kan. Kita tekan right click. Tak boleh macam ni kan. Tak boleh nak buat. Kalau kita hold tarik dia jadi silinder lagi. Jadi first kita kena right click. Okay, kita cancel semua yang tadi. Setting, kita boleh pilih yang penting right click dulu untuk cancel. Baru kita boleh tukar color. Okay, second untuk pengenalan kita nak buat. Kalau kita pakai 3D ni, untuk zoom in, zoom out, kita cuma scroll yang button ni. Kita scroll button ni. Okay, nampak? Scroll ke atas, dia zoom. Scroll ke belakang, dia zoom out. Contoh, hilang dari skrin kan. Mana tak jumpa kan. Tak jumpa, hilang. Kita pergi di sebelah kiri sekali ni. Kita pilih. Tuh, kita ambil yang satu ni kan. Hilang, tak jumpa. Mana nak cari tak jumpa kan. Tak jumpa kan. Nak select mana tak jumpa kan. Zoom tak jumpa. Kita pergi di sebelah sini. Kita pilih yang mana-mana je kita nak. Tekan contoh ambil yang dua ni. Dapat balik. Tekan. Contoh ni kita edit yang ni kan. Yang ni kita tak edit, kita edit yang ni. Hilang. Mana kita zoom tak jumpa kan. Okay, kita tekan di sini. Kita select satu. Nak senang macam ni. Select. Kita bawa mouse ke kanan. Kita zag. Yang ni tak ada kan. Tak ada. Kita zoom tak ada. Kita tekan zag. Okay, baru ada. Tu kalau hilang. Lepas tu kalau dia jadi line-line macam ni. Okay, line hilang macam ni kan. Jadi line macam ni. Kita nak nampak 3D. Kita tukar kat wireframe. Ada realistic. Ada shaded. Kalau realistic dia nampak real, ada bayang. First kita kena select dulu lah. Baru kita boleh nampak ke objek tu. Kalau kita select sphere ni, kita akan surrounding sphere tu lah 360. Contoh ni kan. Kalau box ni lah. Box ni akan jadi titik tengah. Okay, next. Ini realistic. Dia nampak ada bayang, ada shadow. Kalau shaded plain. Kalau shaded dia colour semua. Lepas tu consistent colours. Nampak dia memang putih-putih betul. Memang kita tak nampak bayang-bayang dia sangat. Edge face kita nampak sekali dengan line-line. Tapi ada bayang lagi. Ada consistent colours plus edge face. Okay. Yang bawah ni face. Yang ni kalau nak edit lagi nampak line, ambil yang ni lah. Hidden line saja. Wireframe.
Boleh tembus, kita nampak ni kalau nak edit banyak-banyak line ni, edit line saja boleh pakai yang ni. Lepas tu bounding box ni, ni tak pernah pakai. Play ni, macam tak pernah lihat dah, color tak dah lihat. Selalu pakai yang ni dengan wireframe. Wireframe ni cara kita nak select dia punya ni kan. Yang ni kita pakai 3D punya. Nak buat pusing-pusing ni tak pandai, pakai ni kan. Selalu pakai ni. Okey, kita tekan hold roll ni. Hold, kita klik dulu. Contoh klik silinder, hold plus alternate, ALT. Okay, plus alternate. Jadi kita boleh pusing-pusing. Klik box, hold, tekan klik alternate. Dia akan boleh pusing-pusing. Kita gerakkan mouse, dia akan pusing. Itu cara nak senang. Okey, yang ni autografik, dia tak nampak perspektif. Cara nak orang panggil shortcut key kan. Shortcut key yang senang, kita klik P untuk perspektif. Nampak dia lagi cantik perspektif dia. Lagi cantik perspektif dia. Kalau kita nak macam tadi balik, U, autografik. Contoh orang buat design kan. Buat design, dia nak takat gambar depan-depan, tekan U. Nak render depan-depan kan. Ini memang render depan-depan. Macam kalau buat tender, nak ukur saiz, dia render sini lah. Nak render depan-depan ni. Kalau nak buat view 3D, baru kita pakai perspektif. Tekan klik P. Dia jadi perspektif cantik. Okey, yang next, cara kita nak ubah-ubah ni, kita tak payah ke atas ni lah. Tak payah ke atas ni dah. Atas ni dia lambat. Kita akan terus ke, kita akan klik W. W nampak. Klik ni, kita dah klik W, dia akan ni. Dia akan boleh ubah sini, tepi, kanan, atas, depan, belakang. Kalau kita klik E, kita boleh rotate. Tak payah hold. Boleh rotate. Kalau kita klik R, kita boleh besarkan. Tapi tak suggestkan pakai yang ni kalau nak besarkan saiz. Contoh kita nak besarkan saiz kan, jangan pakai yang ni. Kita pakai yang ni. Kita akan modify. Kita klik cylinder, modify list, tekan E, ambil edit poly. Kita pergi ke silinder. Nampak, kita boleh radius besarkan. Kalau macam ni size dia tak lari. Contoh kita ambil 30mm 30mm kan. Lepas tu bila kita besarkan pakai ni, pakai R ni, kita minta maaf sebab dengar bunyi motor kan. Kita tekan R ni, kita nak besarkan kan. Kalau kita besarkan, dia size masih 30mm, jadi dia dah lari size. Size dia dah lari. Nampak? Kalau kita kecilkan pun, besarkan nampak. Size dia dah lari. Jadi nak patah balik, kita Ctrl Z. Kita pakai ni je senang. Kalau macam yang buat tender, yang buat projek, kita nak dapat real scale kan, kita pakai ni. Sekali saya tunjuk. Kita pergi ke, contoh kita pergi sphere ni, kita ke modify, kita ke modify list, kita pergi edit poly. Just tekan E, dia akan keluar edit mesh, edit normal, edit patch, edit poly. Kita ambil edit poly. Bawah edit poly ni dia ada sphere. Okay, untuk scale size apa semua kita boleh radius, kita boleh tambah segment bagi banyak kan. Kita nak zoom, nak cepat tekan Z, dia terfokus kan ni. Lepas tu kita boleh tambah, kita nak macam mana.
Kita boleh edit semua kat sini yang untuk dia punya sizing kan. Kalau macam kita nak sizing, contoh kita ambil kotak box kan. Box, kita nak tambah kotak-kotak ni, kita tak payahlah buat baru. Selalu orang yang beginner ni dia akan buat kat sini, lepas tu dia baru adjust kat sini. Tak payah macam tu. Tapi kalau ikutkan adjust sini pun tak apa. Kalau nak ni untuk permulaan lah. Tapi kalau macam kita dah buat ni kan, dah buat kotak semua, dah lengkap contoh macam ni. Lepas tu tiba-tiba kita dah keluar kan. Kita dah right click, dah terkeluar. Tak boleh dah, nak kat mana nak edit kan. Kita ke modify, kita edit lah. Tapi kalau kita dah edit poly, kita dah ke modify edit poly, kita tak tahu macam mana kita nak tambah kan. Selalu orang tambah, orang klik edge ni, orang tambah line je kan. Orang tambah line, orang boleh tambah line pakai edge ni. Kita dah edit poly ni, kita boleh tambah line. Tapi boleh tambah line, dia dah lari, segmen-segmen dia dah lari. Jadi kita nak senang, kita tambah lah ni. Kita nak berapa, boleh tambah tinggi, dia boleh tambah, dia boleh renggangkan, width dia boleh, length dia boleh besar. Ok, lepas tu kita nak gerakkan macam ni kan. Kita nak gerak macam ni, kita hold je ni, hold, gerakkan mouse, dia akan berubah. Nak pusing sekali lagi, hold, alternate, pusing. Boleh 360 pusing. Tak payah main yang ni lah. Dulu saya main yang ni, banyak semester saya main ni. Tu bila saya masuk data industry baru saya jumpa shortcut macam ni. Ok, next kita akan belajar. Korang nak belajar apa pasal 3D Max? Untuk render, ok. Render kita akan, saya akan ajar render. Contoh korang susun macam ni kan. Dah susun, korang pergi perspektif baru cantik kan. Dah perspektif. Kalau korang pergi ortografik, korang kena tekan U. U tak cantik. Dia nampak kotak-kotak betul. Dia tak nampak, memang nampak kotak betul. Macam kita lukis matematik trigonometry box kan. Memang betul-betul ni. Dia tak ada perspektif. Kita perspektif nampak, baru nampak cantik. Ok, kita cari side yang cantik. Kita kena klik dulu kan, nak cari side yang cantik. Ok, macam ni kan. Untuk render, kita kena letak cahaya. First, kita patah balik ke create. Kita ambil plane. Tengok kan, kita punya ni. Ini kita tekan T. Kalau kita tekan T, dia akan pergi jadi top kan. Kita nampak ni top. Ini tak kisah sebab kita nak render pakai ni. Sebab tu edit satu. Ni kita ubah-ubah. Ni untuk render. Ok, nak tengah, nak bagi center-center. Kalau nak bagi betul-betul front, tekan front. Nak bagi betul-betul top, tak tahu top mana satu kan. Tak duduk adjust slow-slow macam ni, tak payah. Tekan klik je top. Tekan top. Ok, kita tambah plane. Kita tak payahlah letak line-line tu, kotak-kotak dekat plane. Dah senang nak render. Ok, kalau macam ni, first kita nak render, kita kena letak cahaya. Kalau korang tak ada V-Ray, korang pakai standard. Tapi saya pakai V-Ray lah, sebab saya ada V-Ray. Korang kena install V-Ray dulu. Ambil V-Ray light, letak dekat, ambil ikut ukuran plane. Kan kita tengah select cahaya ni kan, light, V-Ray light ni. Klik W untuk shortkey, tolak ke atas. And then kita pergi ke modify. Kita nak edit cahaya ni kan. Cahaya ni bagi kurang sikit. Multiplayer, kurangkan cahaya 11 ke ok kan. And then ni kalau render bodoh-bodoh macam ni lah. Center elok sikit. Ok, Shift Q. Ingat Shift Q. Shift Q, tu dia akan render lah. Tak nampak bagi kita klik atas. Ok, Shift Q.
Okay, kita pergi ke render setup dulu. V-Ray tak ada, sebab tu dia saya pakai kamera apa, cahaya V-Ray dia tak naik. Okay, kita nak naikkan V-Ray. Lepas kita dah install V-Ray, kita pergi ke assign render. Kita pergi ke sini, kita pilih V-Ray Advanced. Bila dah ada V-Ray, baru kita boleh pakai ni, baru ada function. Okay, kita klik tempat ni lagi. Kalau kita klik kat sini, dia akan render kat sini. Jadi kita klik kat sini, kita tekan shift Q. Nampak? Tu boleh terang sangat cahaya kan. Cancel. Kita pergi kat lighting V-Ray light ni. Pergi kat multiplayer, kurangkan lagi. Kurangkan sampai saya kata tadi 11 kan. Okay, 13 kita try dulu. Test dulu. Klik kat sini, shift Q. Nampak? Tu dia dah cantik lah. Tu cahaya atas ni. Contoh korang render kan. Nampak. Okey, macam ni kan korang render. Nampak cahaya putih macam tu. Biasa nampak cahaya putih kan. Saya nak buang, tak nak nampak cahaya ni. Nak buang V-Ray ni. Okey, korang cancel. Korang pergi kat light. Korang pergi kat option. Korang ambil klik invisible. Lepas tu render balik, shift Q. Klik dulu, shift Q. Okey, dah hilang dah. Dia dah hilang dah dia punya cahaya tu kan. Kita dah tak nampak dah dekat tempat render. Dah tak nampak dah. Okey, lepas tu kita nak contoh nak render dari atas kan. Kita cuba render dari atas. Contoh, kita bagi balik. Kalau kita tak tekan invisible, kita render dari atas, nampak dia lindung. Dia lindung cahaya tu jadi gelap kat atas. Contoh kalau korang tak faham kan, saya ke kat depan sikit. Saya tekan render, shift Q. Dia cahaya ni dia akan jadi gelap belakang. Sebab tu kita kena pakai invisible. Okey, kita klik invisible. Kita klik kat atas. Kita render lah dari atas. Okey, nampak macam kurang kan. Dia tak cantik sangat. Okey, kita pergi kat cahaya ni. Kita klik dulu. Kita kurangkan lagi cahaya dia. Nak render dari atas, kita kena main cahaya. Kita klik E untuk sengitkan. Macam tu. Kita bagi nampak cahaya macam cahaya matahari tu. Okey, kita pergi top balik. Tekan T. Okey, shift Q. Baru nampak betul kita render. Kalau dari view atas, nampak tu. Kalau korang nak buat produk kan, korang nak produk, korang tulis product shooting. Product shooting, lighting setup. Korang boleh tengok kat sini. Dan korang boleh apply kan cahaya-cahaya ni dekat dalam render tadi. Korang letak cahaya-cahaya ni dekat render tadi, baru dia nampak real produk tu kan. Dia naikkan nama produk tu. Okey, setakat sini saja. Nanti apa-apa yang korang nak tanya lagi, ni saya ajar basic. Kalau korang nak tanya apa-apa lagi, boleh tanya dekat komen. Ni nak belajar 3D boleh, sebab saya pernah buat banyak dah tender. Buat 3D ni boleh lah, tapi taklah mahir sangat. Saya just belajar dekat tempat intern je lah. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Apa-apa komen dekat bawah. Bye, Assalamualaikum.